Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current CMY. Sabah bakal berdepan dengan satu lagi episode politik yang penuh dengan drama dan kejutan. Kali ini Parti Warisan buat keputusan yang agak berani, yaitu bertanding solo di dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan datang tidak lama lagi. Bukan itu saja, Datuk Sri Muhammad Syafiee Apdal menegaskan bahwa mereka tidak akan bersekutu dengan mana-mana parti yang lain. Berani kan? Tetapi adakah langkah ini satu strategi politik yang bijak ataupun sekadar satu perjudian yang sangat besar? Mari kita kupas isu ini dengan lebih mendalam di dalam video kali ini. Baiklah, mari kita mulakan. Dengan kenyataan Syafiee sendiri, beliau berkata, Warisan akan bertanding sebagai satu parti yang berdiri sendiri karena perjanjian mereka bukan dengan mana-mana parti tetapi dengan rakyat. Bunyinya macam kuat semangat, tetapi adakah kamu rasa rakyat Sabah akan setuju dengan keputusan ini? Sebab kalau kita tengok balik sejarah politik di Sabah, parti-parti yang bertahan lama biasanya ada gabungan ataupun sekurang-kurangnya sekutu politik yang kuat. Syafiee sendiri mengimbas kembali bagaimana parti seperti Berjaya dan Parti Bersatu Sabah yaitu PBS pernah memerintah Sabah sebagai parti berbilang kaum. Jadi adakah ini bermaksud dia ingin ulangi kejayaan parti-parti lama tersebut dengan pendekatan yang sama? Tapi masalahnya bila kita tengok realiti politik sekarang, dulu Sabah kurang campur tangan dari persekutuan, tetapi sekarang UMNO, Bersatu, GRS dan PH semua ada kepentingan di Sabah. Maksudnya Warisan bukan saja kena lawan parti tempatan, tetapi juga pengaruh dari persekutuan. Warisan sebelum ini pernah jadi kerajaan selepas PRU14, tetapi tumbang selepas langkah Sheraton. Sejak itu kekuatan mereka makin lama makin berkurangan, terutama dengan ramai adun mereka yang telah melompat parti. Jadi kalau sekarang mereka bertanding solo, adakah mereka mampu untuk menang balik Sabah? Syafiee Apdal sendiri mengakui bahwa mereka mungkin tidak mempunyai keuangan yang banyak, tetapi tetap yakin dengan sokongan rakyat. Tetapi zaman sekarang ini, kampanye politik memerlukan dana yang besar. Dan kita bercakap pasal kos logistik, media, iklan, dan juga gerak kerja jentera parti. Kalau parti lain ada duit yang lebih banyak dan jentera yang lebih kuat, mampukah parti Warisan bersaing nanti? Atau mereka hanya bergantung kepada populariti Syafiee semata-mata? Isu lain yang menarik untuk kita bincangkan ialah penerimaan rakyat. Warisan mendakwa mereka mendapat sokongan dari semua kaum di Sabah, tetapi hakikatnya selepas silang puasa sokongan mereka tidak sudah sekuat yang dulu. Malah dalam beberapa pilihan raya kecil sebelum ini prestasi Warisan tidak begitu memberangsangkan. Jadi kamu rasa adakah rakyat Sabah masih percaya kepada Warisan? Atau mereka melihat parti ini sebagai parti yang pernah gagal dan tidak mampu membawa perubahan? Selain itu ada persoalan lain yang lebih besar. Apa yang akan berlaku kepada Sabah jika Warisan gagal? Kalau Warisan kalah teruk, adakah ini menandakan berakhirnya era politik berbilang kaum di Sabah? Atau mungkinkah akan muncul parti baru yang lebih kuat untuk menggantikan Warisan? Sebab kalau kita tengok sejarah, parti-parti di Sabah sering berubah-ubah. Dulu Berjaya kuat, kemudian PBS pula yang mengambil alih yang menjadi kuat. Selepas itu UMNO masuk dan sekarang GRS pula menjadi dominan. Warisan pula nampaknya masih lagi mencari rentak. Jadi apakah kesimpulan kita di dalam isu ini? Ada dua kemungkinan.
Kalau warisan berjaya dengan strategi solo mereka, ini akan membuktikan bahwa politik Sabah masih boleh menerima parti berbagai kaum tanpa bergantung kepada gabungan yang lebih besar. Tetapi kalau mereka gagal, ini akan menunjukkan bahwa politik Sabah sudah berubah dan parti perlu mencari sekutu untuk bertahan. Yang pastinya PRN Sabah kali ini akan menjadi medan ujian terbesar untuk Warisan dan Syafi Abdal. Jadi kamu pula, apakah pendapat kamu semua? Adakah langkah Warisan untuk bertanding solo ini satu keputusan yang berani ataupun satu kesilapan besar? Adakah rakyat Sabah masih percaya kepada Warisan atau mereka sudah beralih kepada parti yang lain? Ulaskan pendapat Anda, tuliskan pendapat serta pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Dan sebelum kita mengakhiri video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe untuk lebih banyak perbincangan politik yang panas dan mendalam. Jumpa lagi di video yang seterusnya di Current Sphere MY. Sekian, terima kasih.